dalam kalangan manusia ada insan yang seakan-akan terpilih untuk memikul tanggungjawab membaiki umat. Mudah-mudahan kamulah insan itu, Kilau. We will continue to pressure them until they give their lands to us. Do not forget, East Coast is our new mission. Orang-orang British nak mula tunjuk pelang. Tanah Melayu dalam bahaya. Apa yang telah kau lakukan pada tanah kami telah melanggar kedaulatan undang-undang orang Melayu dan juga mencabar Sultan. Penjajah Inggris keparat dan segala tali barut harus diperang habis-habisan. Bersumpahlah seutuhnya. Biar aku gugur pertahanan hak daripada melihat tanah air aku dilapah penjajah. British! Bumi Tanah Pahang ini adalah bumi yang berdaulat. Salahkan bangsa kita sendiri kerana memberi ruang kepada mereka untuk jajah tanah kita ni. Lihat dan saksikanlah kebangkitan orang Melayu! Bacamu! Amal gila! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Ahmad Hafiz Azhari dari kumpulan 1 akan mengulas plot filem Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan yang telah berjaya pecah panggung pada tahun 2022. Filem ini dihasilkan oleh Studio Kembara dan diarahkan oleh pengarah terkenal tanah air, Samsul Yusof. Filem ini juga dibintangi oleh pelakon-pelakon terkenal seperti Dato' Adi Putra, Fatah Amin, Beto Kushairi, Johan Asari, Yayan Ruhian dan ramai lagi. Filem ini berjaya menambat hati penonton dan mencapai kutipan RM100 juta selama ditayangkan di bawah. Salam sejahtera, nama saya Laika Chan dari kumpulan 1. Saya akan menerangkan kepada anda siapakah Mat Kilau. Mat Kilau merupakan antara pahlawan yang bangkit menentang penjara British. Mat Kilau lahir di Pulau Tawar, Jerantut, Pahang pada sekitar tahun 1865 sehingga 1866. Ayah kepada Mat Kilau dikenali sebagai Tok Gajah atau Imam Rasul, dan ibu kepada Mat Kilau ialah Teh Mada, iaitu anak kepada Tok Kau Burau. Apabila beliau berusia lebih kurang 20 tahun, Mat Kilau berkahwin dengan seorang gadis yang bernama Yang Cik binti Imam Daud, Kampung Kedondong, Pulau Tawar. Hasil perkahwinan ini, Mat Kilau telah dikurniakan 3 orang anak. Setelah berkahwin, barulah Mat Kilau belajar bersilat dan menuntut ilmu kebatinan. Mat Kilau bukan sahaja belajar bersilat sebagaimana sahabatnya yang lain, bahkan beliau lebih mendalami silat dengan menggunakan senjata seperti keris dan parang. Mat Kilau juga banyak menuntut ilmu daripada ayahnya sendiri, yaitu Tok Gajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amrin. Saya dari kepada kumpulan 1 dan hari ini dalam video ini saya akan mengulas plot cerita tentang movie Mat Kilau. Filem ini berlatarkan akhir pada abad ke-19 di sebuah pertempatan di Pahang. Ketika ini, sekumpulan pihak British yang diketuai oleh seorang kapten tentera bernama Cyrus sambil diiringi oleh Togak, seorang pembunuh upahan British asal Borneo, serta sekumpulan tentera British sedang memburu 3 orang pahlawan atas kesalahan hianat. Akan tetapi, serbuan ini bertukar ganas dengan para tentera membunuh penduduk begitu saja, sehingga memaksakan ketiga-tiga pahlawan tersebut untuk menyerah diri sebelum dihantar ke tahanan. Pada masa ini, pihak British mula mengeksploitasikan sumber bumi Pahang demi merancang untuk meluaskan kuasa mereka. Tujuan dan cara
Perluasan kuasa British yang disifatkan melampau itu merisaukan para pembesar tempatan, dan dengan itu mula menentang penjajah British. Di Pulau Tawa, Mat Kilau sedang menjalani latihan bersama rakan-rakannya. Kerana kemahiran dalam pertempuran yang hebat, ini menandakan bahawa Mat Kilau dan rakan-rakannya bersedia untuk menentang penjajah British. Mereka kemudiannya datang ke rumah Usop untuk mempelawannya menyertai pasukan mereka. Tapi ditolak kerana ingin menjaga ayahnya yang keuzuran. Sementara itu, di sebuah kawasan pelumbungan emas Kuala Temeling, para pahlawan yang ditahan itu dibawa ke penjara British. Perbincangan diadakan dalam kalangan pembesar Melayu untuk melantik ketua pahlawan Melayu bagi menentang penjajah British menjadi tegang. Sehingga Mufti Botoh membuat keputusan untuk mengadakan pahlawan 1 lawan 1 antara Mat Kilau dan Mat Lelak. Setelah selesai perlawanan tersebut, Mat Kilau, anak kepada Tok Gajah, dipilih oleh para pembesar sebagai ketua pahlawan, tetapi rakannya Awang tidak berpuas hati kerana tidak dipilih. Bertitik tolak daripada itu, Mat Kilau dan Awang mula bertengkar dan berpisah. Ketika berpisah, Awang terserempak dengan tentera British yang sedang menunggah bekalan senapang. Sementara itu, Wahid pula mengalami konflik dengan isterinya, Rokiah, yang sangat mengandung, kerana sering berdampingi Mat Kilau berbanding dengan isterinya sendiri. Sementara itu, pihak British mula melaksanakan sistem percukaian baru di kawasan taklukan dengan kutipan dilakukan oleh para pembesar tentera. Namun begitu, kadar percukaian adalah di luar kemampuan mereka, sehingga para tentera bertindak memeras ugut penduduk. Ketika itu, Mat Kilau datang lalu menyerang para tentera, seorang demi seorang. Akan tetapi, Awang pula tiba dan bertengkar dengan Mat Kilau, sehingga Sayers yang kedengaran tentang berita tersebut berasa geram dan hairan atas apa yang terjadi. Sayers kemudiannya mempelawa rakan saudagarnya Goh Hoi untuk memujuk seorang pembesar tempatan, Pak Deris, bapa kepada salah satu pahlawan yang ditahan oleh tentera British pada awalnya, untuk menjadi pengintip dan dengan jaminan anaknya yang akan dibebaskan. Toga mendapat maklumat bahawa orang yang membuat kacau di jeti adalah Mat Kilau dan beliau berasal daripada Pulau Tawa. Selepas kejadian di jeti, British mula memburu Mat Kilau tetapi membawa kepada konflik yang mengobarkan warga bertempatan. Mat Kilau muncul sekali lagi dan menyerang tentera sehingga Sayers dan Toga hampir dibunuh. Walau bagaimanapun, Awang pula datang lalu menyuruh Mat Kilau untuk melepaskan Sayers dengan hujah bahawa membunuhnya hanya akan memburukkan keadaan. Kemudian, sedar akan kelengkapan persenjataan British, Awang dan rakan-rakannya berhasrat untuk merampas senjata mereka secara sulit untuk memperoleh kelebihan. Tetapi ditentang oleh Mat Kilau kerana risiko lanjut yang boleh melanda. Meskipun begitu, rampasan tetap dilakukan dan berjaya oleh Awang dan lain-lain tanpa kebenaran Mat Kilau. Rampasan itu membuatkan Sayers naik angin, dan dengan ini satu serangan besar-besaran dilancarkan dengan jeti dan pertempatan berdekatan dibakar. Tentera British dan pembantu Toga kemudiannya menyerbu rumah Wahid, dan Rokiah terbunuh dalam serbuan itu. Misal atas impak serangan bala tersebut, Awang memohon maaf dengan Mat Kilau atas perselisihan selama ini, dan mereka pun bersatu semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Hakimi dan saya akan menyambung plot cerita Mat Kilau.
Seterusnya, Wahid bertindak menyerang dan membunuh beberapa tentera British, tetapi tidak berjaya akibat ditumpaskan tentera-tentera lain. Usut datang ke persembunyian Mat Kilau dan membuat keputusan untuk menyertainya. Kemudian, Mat Kilau dan rakan-rakannya menyembuh senyap-senyap pada waktu malam ke sebuah kamp British untuk selamatkan Wahid yang ditahan oleh Toga. Gaya serbuan pada awalnya bersifat sejenak, lalu bertukar menjadi serangan terbuka. Para tentera cuba menyerang tetapi sukar untuk mengalahkan mereka disebabkan oleh gaya pertempuran mereka. Wahid yang dilepaskan bertempur dengan pembantu Toga yang bertanggungjawab membunuh Rokia. Di luar pula, pahlawan lain sedang berusaha menumpaskan para tentera tetapi Usut telah menjadi tawanan kepada Toga, lalu menarik perhatian Mat Kilau dan rakan-rakannya yang lain. Toga kemudiannya membunuh Usut dengan mengelar lehernya. Setelah seketika, mereka berundur ketika lebih banyak tentera British tiba. Mat Kilau, rakan-rakannya serta beberapa orang penduduk tempatan bersembunyi di gua untuk melakukan persiapan pertempuran serta berjanji untuk bertempur. Sementara itu, Mat Kilau cuba memujuk penduduk-penduduk tempatan yang lain untuk menyertai perjuangannya, tetapi ditentang kuat kerana kacau bilau yang timbul susulan perjuangannya menentang British. Pada masa itu juga, kesangsian timbul bahawa ada pembelot dalam kalangan mereka. Pak Daris akhirnya disyaki sehingga beliau dikelilingi oleh Mat Kilau dan Wahid. Pak Daris kemudiannya dibawa ke pakuan British dan memberitahu tempat persembunyian Mat Kilau. Mat Kilau menasihati isterinya Yang Ci untuk menjaga anaknya dan bersembunyi di dalam gua sehingga semua selesai. Selepas itu, Shears dan tenteranya tiba di tempat persembunyian Mat Kilau dengan para tentera diarahkan masuk ke hutan belantara untuk memburu Mat Kilau. Namun begitu, setiap tentera dibunuh oleh perangkat sama Mat Kilau, sehingga seorang tentera sahaja yang terselamat berjaya pulang ke Sayers untuk melaporkan hal ini. Dengan itu, Sayers memulakan pertempuran terbuka kepada Mat Kilau. Tanpa disangka, banyak penduduk tempatan tiba-tiba muncul melawan, mewujudkan pertempuran yang besar. Ketika itu, Pak Daris membongkar bahawa beliau telah memperdayakan Sayers ke dalam perangkap mereka akibat dipengaruhi oleh Mat Kilau, lalu mengelar leher Gohoi sehingga Sayers menaik angin lalu menembaknya. Selepas seketika, tentera British semakin kalah dalam pertempuran sehingga Sayers melarikan diri. Sementara itu, Mat Kilau bertarung satu lawan satu dengan Toga disertai dengan Wahid. Selepas itu, kemudiannya Wahid dibunuh oleh Toga dan Mat Kilau sempat mengalahkannya dengan tikaman di lehernya. Akhirnya, pertempuran dimenangi oleh penduduk tempatan. Dan selepas itu, Mat Kilau berpesan kepada yang masih hidup bahawa kekuatan sebenar orang Melayu bukanlah terletak pada kebudayaan dan kesultanan mereka semata-mata, tetapi pada akidah dan keimanan kepada Allah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya, Anik, dari kumpulan 1 ingin membentangkan kesimpulan filem Mat Kilau. Penerbitan filem Mat Kilau, kebangkitan pahlawan yang berinspirasikan sejarah pahlawan adalah satu usaha yang baik walaupun ada kekurangannya. Bahkan sambungan kisah-kisah perjuangan beliau wajar difilmkan pada masa akan datang. Negara kita juga tidak ketandusan sejarah pahlawan-pahlawan terdahulu yang menentang penjajah seperti Datuk Maharaja Lela, Datuk Bahman, Tok Janggut, Abdul Rahman Limbong dan sebagainya. Pengajaran yang saya boleh timbulkan berdasarkan filem ini adalah kepahlawanan dan keberanian orang Melayu tidak boleh dinafikan melalui sejarah penentangan Mat Kilau yang terhadap British. Kekuatan persenjataan British yang besar tidak mampu membendung penentangan hebat Mat Kilau. Semangat persaudaraan dan persahabatan memainkan peranan yang penting dalam menggerakkan sebuah perjuangan. Dorongan dan hilanglah sebahagian kekuatan dalam perjuangan. Nilai yang terdapat dalam filem ini boleh dikatakan bahawa filem ini membawa nilai-nilai mendidik seperti ikhlas dan bersabar dalam perjuangan, sayangkan tanah air dan tidak lupa untuk meletakkan matlamat ukhrawi dalam perjuangan sebagai adunan jati diri yang terbaik. Syarat dengan adegan persilatan dan pertarungan menentang penjajah British, filem ini memaparkan nilai jati diri yang sangat kuat, menggabungkan nilai ilmu keagamaan sebagai tunjang serta ilmu persilatan yang mantap.
Pengucapan dialognya juga padat dengan elemen cinta kepada agama dan tanah air yang sangat menyentuh sanubari, khususnya watak Mat Kilau. Walaupun begitu, seharusnya karya-karya beridentitikan Malaysia tidak sekadar berinspirasikan sejarah kepahlawanan, perlu dibanyakkan lagi oleh para penggiat filem negara dengan kerjasama pelbagai pihak yang berminat, sama ada organisasi, syarikat atau individu. Ini penting bagi mendidik rakyat bahawa kita mempunyai sejarah, keunikan dan identiti kita sendiri yang akan membentuk jati diri bangsa dan negara.